Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Semoga kamu semua berada dalam lindungan Allah dan semuanya sehat-sehat belaka. Untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Jadi murid-murid, untuk pembelajaran pada hari ini ya, sila rujuk buku teks ya, muka surat ya, buku teks muka surat 31. Okey ya. Iaitu tajuknya ialah lindungi lautan kita, di mana tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini ialah ayat majmu'. Okey. Jadi ayat majmu' ini sebenarnya kita telah pelajari sebelum ini. Cikgu harap kamu masih ingat lagi apakah yang dinamakan ayat majmu'. Ya, kalau kamu masih tidak ingat lagi, di bawah itu ada dinyatakan apakah ayat majmu'. Okey, dalam ruangan info bahasa tersebut. Okey, itu ayat majmu' ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Okey, iaitu gabungan beberapa ayat tunggal akan membentuk ayat majmu'. Dan ayat tunggal, ayat majmu' mestilah menggunakan kata hubung. Okey, itu maksud ayat majmu'. Contohnya diberikan dalam buku teks kamu itu. A dan B ini ialah ayat tunggal. Ayat tunggal. Nabila bersiar-siar di tepi pantai, itu ayat tunggal yang pertama. Nadira bersiar-siar di tepi pantai, itu ayat tunggal yang kedua. Kemudian diberikan kata hubung dan. Maka kamu akan menggabungkan kedua-dua ayat tunggal ini untuk membina ayat majmu'. Ya. Jadi macam mana nak membina ayat majmu' daripada ayat tunggal ini? Okey, formula dia ialah jika terdapat dua perkataan yang sama dalam ayat tunggal tersebut, maka kita gunakan salah satu sahaja. Contohnya, sini Nabila, sini Nadira. Dia tak sama, jadi kita kena guna dua-dua ni. Maksudnya kita kena tulis semula dua-dua ni. Baik, sini bersiar-siar. Ya. Bawah ni pun, ayat tunggal yang kedua ni pun ada perkataan bersiar-siar. Jadi kita gunakan salah satu. Sini di tepi pantai. Bawah ni pun ada di tepi pantai. Gunakan salah satu. Maka apabila dicantumkan dengan menggunakan kata hubung tadi, maka akan terbinalah ayat majmu' yang ini. Ya, Nabila dan Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Ya, itu ialah ayat majmu'. Ya, terhasil daripada gabungan dua ayat tunggal ini dengan menggunakan kata hubung yang diberi. Okey, itu maksud ayat majmu'. Okey, jadi kita lihat ya, tajuk lindungi lautan kita, di mana kamu nanti akan diminta membina ayat majmu' daripada ayat tunggal yang diberi. Diberi supaya menjadi satu cerita. Berpandukan kepada ayat tunggal yang diberi dan juga gambar yang diberi. Jadi kamu boleh terus rujuk buku teks tersebut. Jadi macam mana kita nak
bina, supaya ianya menjadi satu cerita, satu cerita yang lengkap, dengan menggunakan ayat tunggal yang diberi. Okey, so kita lihat, gambar yang pertama. Sebelum itu, di antara kata hubung yang digunakan dalam ayat majmu' ialah yang ini, dan, atau, tetapi, serta, semoga, sementara, ketika, walaupun, lalu, semasa, malahan, sambil, apabila, sekiranya, jikalau, setelah, kemudian, kalau, kerana, sewaktu, sungguh pun, meskipun, supaya, agar, dan beberapa lagi lah. Itu di antara kata hubung yang biasa digunakan untuk mencantumkan dua ayat tunggal untuk membina ayat majmu'. Okey, kita lihat gambar yang pertama dalam buku teks tersebut, Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Okey, ini ayat majmu' yang telah lengkap, Itu ada perkataan dan di sini, kata hubung dan. Nabila dan Nasri, menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Teruja ni maksud dia bersemangat lah, bersemangat untuk pergi. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Jadi mereka menuju ke pantai, berjalan sambil berbual-bual lah. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Jadi mereka membawa alatan-alatan yang perlu untuk menangkap ketam nanti. Itu jaring, bekas ketam, baldi. Okey. Kita lihat gambar yang kedua. Nabila berjalan-jalan di pantai, lalu ternampak tumpukan minyak. Okey. Ini ayat majmu' yang telah lengkap. Sebab ada kata hubung lalu di sini. Nabila berjalan-jalan di pantai, lalu ternampak tumpukan minyak. Ayat tunggal dia ialah Nabila berjalan-jalan di pantai. Satu. Yang kedua, Nabila ternampak tumpukan minyak. Itu ayat tunggal dia yang kedua. Tapi jadi cikgu beritahu, kalau perkataan sama tak perlu tulis lagi. Di sini Nabila, di sini pun Nabila. Jadi Nabila di sini tak perlu ditulis. Maka jadilah dia ayat majmu' yang ini. Okey. Baik, yang ini. Ini ayat tunggal, dua ayat tunggal yang diberi. Dan kata hubung dia ialah dan. Jadi, bagaimana kamu hendak membina ayat majmu' daripada dua ayat tunggal yang diberi ini? Gunakan formula yang cikgu beri tadi. Banyak ikan mati di situ. Banyak burung mati di situ. Jadi perkataan yang sama kita gunakan salah satu. Di sini banyak, di sini banyak. Kita gunakan salah satu. Kita gunakan di atas ni contohnya. Banyak ikan, bawah ni tak ada ikan, jadi kita kena tulis semula ikan mati di situ. Sini mati di situ. Atas ni ada perkataan mati di situ, bawah ni pun ada mati di situ. Jadi kita guna salah satu, yang atas ni kita guna atas ni.
Jadi kemudian kita cantumkan dengan menggunakan kata hubung dan. Banyak ikan dan burung mati di situ. Okey. Itu gambar yang kedua. Kita tengok pula gambar yang ketiga. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Itu ayat tunggal yang pertama. Nabila mengambil gambar. Itu ayat tunggal yang kedua. Kata hubung dia ialah lalu. Jadi ayat majmuk dia ialah Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Itu ayat majmuknya. Kemudian Nabila mencatat masa. Nabila mencatat lokasi. Jadi di sini ada perkataan yang sama. Kita guna salah satu. Kemudian kata hubung dia dan. Jadi Nabila mencatat masa dan lokasi. Jadi dua perkataan ni tak perlu. Sebab dia sama dengan yang atas ini. Nabila mencatat masa, kemudian masukkan kata hubung dan lokasi. Ya. Lokasi ini ialah kawasan. Ya. Tempat berlakunya kejadian tersebutlah. Itu lokasi. Okey. Kemudian terlihat gambar seterusnya. Nabila berfikir. Okay. Nabila berfikir. Itu ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Nabila memegang telefon bimbit. Itu ayat tunggal yang kedua. Kata hubung yang diberi ialah sambil. Sini Nabila, gunakan satu saja. Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Ya, itu ayat majmuk dia. Kemudian kita lihat pula ayat tunggal yang diberi seterusnya. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar ataupun JIS JAS. Itu ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Kata hubung yang diberi ialah atau. Okey. Jadi macam mana kita nak gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk? Gunakan formula seperti yang cikgu kita tahu tadi. Ni Nabila, ni ingin. Gunakan satu saja yang di atas ni. Nabila ingin menelefon. Jadi kalau kita lihat ayat di sini, dia nak telefon ke atau nak tulis surat? Ya, tulis surat kepada JIS, telefon JIS, JIS. Kata hubung dia atau. Jadi ayat majmuk yang boleh kita buat ialah Nabila ingin menelefon atau menulis surat, atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar, iaitu JIS. Itu ayat majmuk dia. Okey. Jadi daripada sini kita telah pun dapat melengkapkan cerita tersebut apabila kita dapat membina ayat majmuk tersebut. Okey. Jadi ceritanya kita boleh tulis Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Banyak ikan dan burung mati di situ. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya
lalu mengambil gambar. Nabila mencatat masa dan lokasi. Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar ataupun JIS. Okey. Itu cerita lengkapnya. Ya, apabila kita telah membina ayat majmuk tersebut. Okey. Jadi untuk tugasan pada hari ini, ya. Tugasan pada hari ini, sila lihat buku aktiviti, ya, buku aktiviti dalam muka surat 35. Okey, 35. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Ya, sama seperti dalam buku teks tadi. Tajuk dia ialah gunalah bioplastik. Apa itu bioplastik? Ada diterangkan di sini dalam ruangan info. Bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji, daripada jagung dan ubi kentang. Ya, itu bioplastik. Contoh nombor 1, ya. Nombor 1. Ayat tunggal yang diberi A. Bioplastik mudah diperoleh. Ayat tunggal yang kedua, bioplastik mesra alam. Kata hubung yang diberi dan. Okay. Jadi bagaimana kamu hendak membina ayat majmuknya? Gunakan formula yang cikgu beri tadi. Mana perkataan yang sama, ya, guna salah satu saja. Ya. Yang tak sama tu tulis semula. Contoh nombor 1, ni bioplastik, ni pun bioplastik, guna salah satu. Okey, bioplastik. Kemudian dua-dua ni tak sama. Jadi dua-dua ni kena tulis. Dan ini pun tak sama. Ha? Diperoleh. Sini alam. Jadi bioplastik mudah diperoleh dan okey. Okey, begitulah seterusnya sampailah yang ke nombor 6. Jadi ayat majmuk dia kamu tulis dalam ruangan kosong yang disediakan dalam buku aktiviti kamu itu. Okey, murid. Jadi saya harap kamu dapat memahami akan tajuk yang kita pelajari pada hari ini, iaitu ayat majmuk. Ya, ayat majmuk. Jadi semoga kamu dapat membuat tugasan tersebut dengan sempurna. Ya, gunakan tulisan yang kemas dan cantik, ya, supaya mudah dibaca. Jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.